Baik, ucapan kita doakan Perdana Menteri kita sembuh kerana kena allergic. Ada orang timbulkan baru-baru ni kan. Dia kata, apa orang kata, yelah, pakai cermin mata. Anwar Ibrahim sekarang sakit. Kenapa pakai cermin mata? Kalau dia sakit, kenapa dia... kita cerita. Anwar can't keep PM away, allergy can't keep PM away from Penang. Datuk Seri Anwar Ibrahim has kept his promise to visit Penang even though he was suffering from allergic reaction. So, dia pakai cermin mata. Yet, despite his face, hands and eyes being affected, the Prime Minister arrived around noon yesterday to join the congregation at Masjid Al-Huda in Sungai Ara Bayan Lepas for Friday prayer. He was sporting dark glasses throughout his one-day trip in Penang. Both of his eyes affected. He was advised to get some rest actually, says an aide. Despite his tight schedule, Anwar also dropped by Komta at about 2:30 to meet Penang Chief Minister Chow Kon Yew. The meeting to discuss development in the state lasted until 4 p.m. Among the items on the itinerary were taking part in Madani Bubur Lambu event at the Masjid Kubang Semang in Bukit Mertajam, a walkabout at the Pasar Awam Ramadan Bazaar in Seberang Jaya, and the state level buka puasa event at University Technology Mara Penang in Permatang Bau. So earlier yesterday, Anwar also attended signing ceremony between Amanah Raya and SPNB in a strategic deal for Rumah Mesra Rakyat to receive legacy planning product. So, kalau kita tengok kat sini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini memang ada masalah alergi. Saya dah tahu dah benda. Tapi ada orang gunakan isu ni lah, tuan-tuan. Tapi, tak apalah, dia nak gunakan isu ni, dia nak kutuk Anwar, itu lantak dia. But to show you, tuan-tuan, berita tadi, kalau kita nak tengok, berita ni bila, tuan-tuan? Berita ni 6 April, 6 April. Hari ni. 4 hari lagi nak raya. 4 hari lagi nak raya, Perdana Menteri dalam keadaan dia sakit. Allergic, boleh dapat MC. Dia boleh excuse himself. Dah dapat MC pun daripada doktor. Yet, dia penuhi undangan. Dia pergi jumpa rakyat. Dia pergi negeri-negeri untuk memastikan kerja dia berjalan. Kalau ini bukan pemimpin yang benar-benar nak memajukan negara ini dengan cara, walaupun apa orang kata, jeopardize dia punya kesihatan sendiri, saya tak faham lagi mentaliti walaun dan juga pembangkang yang menghina dan mengutuk beliau. Kan? Menghina, mengutuk. Dia tak boleh nak kenakan dalam bab-bab polisi ni sebab dia tak tahu polisi Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tentang macam mana. Polisi dia nak tentang macam mana. Kan? Macam mana kita nak tentang polisi Anwar Ibrahim? Semua polisinya mengarah ke arah yang baik. Menteri-menterinya bekerja sebaik mungkin. Mungkin tak adalah perfect, tapi sebaik mungkin. Ingat dulu saya cakap, kita ni tanah kita bagus, kenapa kita tak tanam bawang? Kenapa kita mesti import bawang? Rupanya memang selama ini bawang kita import. Orang kata mustahil boleh tanam bawang. Ini Menteri Anwar Ibrahim, di bawah Anwar Ibrahim, Mak Sabu, orang kata macam. Tuaian pertama bawang Malaysia 2.3 tan. Perak menjadi negeri pertama di Malaysia berjaya menuai hasil bawang tempatan jenis BW1 membabitkan berat sebanyak 2.3 tan di atas tanah seluas 0.6 hektar. Lebih kurang 1 ekar lebih lah. Dengan pengeluaran 2.3 tan, tuan-tuan. Dan saya tengok, Perak menjadi negeri pertama. Saya tengok apa orang kata video ini, dia kata bahawa untuk tanaman bawang ini mengambil masa kira-kira 60 ke 70 hari. Lebih kurang 3 bulan saja. 2 bulan saja. Pertama di Malaysia berjaya menuai hasil bawang tempatan jenis BW1 membabitkan berat sekitar 2.3 tan di Kampung Ladang Bikap. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Arthur Joseph Kurup kata, projek kerjasama dengan Jabatan Pertanian Negeri itu sebelum ini dilaksanakan secara 3 fasa di kawasan seluas 1 hektar, menyasarkan pengeluaran hasil kira-kira 4 tan metrik setiap hektar. Beliau berkata pada majlis tuaian hasil projek rintis tanaman bawang secara besar-besaran baru-baru ini. Dalam pada itu, katanya semua hasil pengeluaran itu akan dipasarkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama ke mana-mana lokasi yang mempunyai permintaan tinggi. Selain itu, beliau berkata Perak adalah antara 6 negeri yang akan menjadi hak pengeluaran tanaman bawang tempatan jenis BW1 di Malaysia bagi kegunaan domestik. Kegunaan domestik. Selama ini kita dok anggap bahawa bawang ni kita kena import daripada India, daripada China, daripada negara lain. Kita dok anggap macam tu. Tapi kita tak realise sebenarnya negara kita boleh tanam.
And now kita telah menghasilkan. Now this is 2 tan dalam hasil tuaian pertama. Now imagine now dia dah, ini eksperimen lah, POC lah, proof of concept dahulu. You see, ini kerajaan yang bekerja untuk memastikan bahawa masalah itu diselesaikan. Kita bercerita soal, kita cerita 60% beras tempatan. You see, kerajaan sekarang ni tengah berfikir bagaimana kita nak meningkatkan beras tempatan itu kepada 100, lebih 100%, mungkin 110%. Beras tempatan, dan kita bukan setakat kita jadi net export, pengguna tempatan, kita mungkin boleh jadi eksporter kepada beras. Kita mungkin boleh jadi eksporter kepada beras kita. Is that impossible? No, it's not impossible. Dan habis tu beras import ni kita tak nafikan. Ada orang yang tak nak makan beras tempatan. Mungkin dia nak makan beras brown rice, dia nak makan basmati, mungkin dia nak makan beras yang tak ada dalam negara ini. Tak apalah, dia boleh belilah. Itu akan jadi luxury item. No longer dia jadi alternative item. Sekarang ini dia jadi alternative item. But nak sampai ke peringkat itu, kita perlukan kerajaan yang stabil, kerajaan yang bekerja, kerajaan yang fikir macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Bukannya fikir macam mana aku nak sakau duit ni. Projek macam mana aku nak dapat ni. Projek ni aku dapat macam mana. Daripada sebesar-besar alam ke sekecil-kecil orang, semua dia nak bagi pada orang dia. And this is a working government. Government who really work. Dan itulah Anwar Ibrahim. Cuti 4 hari lagi nak raya. Dia Perdana Menteri, dia nak cuti boleh je. And yet dia bekerja ke arah itu. He is working towards memastikan negara ini menjadi negara yang lebih baik. So apa modal pembangkang sekarang ini? Nah, masalahnya tuan-tuan, bagus sangat kerajaan ni, kita tapau semua termasuk RUU 355. Sebenarnya kerajaan sekarang ini dalam usaha meminda RUU 355. Pindaan itu sehingga kan Multi-Faith Council buat respon tempoh hari, mengatakan mereka takut dengan pindaan tersebut hudud boleh dilaksanakan dan sebagainya. Ini jawapan Menteri MCCBC HST salah tafsir pindaan Akta 355. Kenyataan Majlis Perundingan Majlis Agama Buddha, Kristen, Hindu, Sikh dan juga Tao yang mengatakan cadangan pindaan Mahkamah Syariat 1995 tidak perlembagaan disanggah oleh Muhammad Naim, Menteri Hal Agama. Hal itu katanya cadangan tersebut tidak boleh ditafsir sebagai mewujudkan undang-undang baru atau seperti yang sama dalam senarai persekutuan. Tegasnya, perkara 74 menyatakan Badan Perundingan Negeri yang ingin membuat pindaan masih tertakluk kepada bidang kuasa yang diperuntukkan dalam fasal tersebut. Cadangan pindaan kepada Akta Mahkamah Syariah tidak boleh ditafsirkan sebagai membenarkan Badan Perundingan Negeri mewujudkan kesalahan dan hukuman berkenaan dengan perkara termasuk dalam senarai dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana Badan Perundangan Negeri hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa perundangan yang diperuntukkan melalui Fasal 2 Perkara 74 dan Butiran 1 jadual ke-9 kepada Perlembagaan Persekutuan. Pada 14 Mac lalu, MCCBCHST menggesa Peguam Negara campur tangan terhadap langkah Kelantan menggubal semula peruntukan enakmen jenayah syariah yang dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Saya boleh kata, even katakanlah kalau sekiranya Kelantan nak buat balik undang-undang tersebut, dia still boleh dibatalkan. Dia still tak boleh dilaksanakan. Kan? Mana-mana peguam dia tahu, kalau sekiranya anak guam dia dituduh balik di dalam seksyen yang sama yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan, dia hanya perlu merayu kepada Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa seksyen itu telah dibatalkan. Therefore, anak guam dia takkan didapati bersalah. Susah nanti. Kalau penasihat undang-undang Kelantan ini bijak, dia faham, dia tahu. Siapa belajar undang-undang basic pun, dia tahu perkara itu adalah satu kebodohan sebenarnya. Kalau dia buat balik undang-undang yang sama lah. Kalau dia gubal jadi benda lain, tu cerita lain. So, balik kepada cerita ni tadi, macam saya kata tempoh hari, bahawa rang undang-undang 355 ni tidak akan menjadikan tidak akan dapat meletakkan undang-undang yang melebihi daripada undang-undang persekutuan. Tak boleh. Kerana undang-undang persekutuan tu sendiri dah lengkap dekat situ dah. Sebenarnya ni nak bagi tahulah pada you all semua. Kalau kita nak laksanakan hudud potong tangan, tak perlu undang-undang syariah, tuan-tuan. Undang-undang persekutuan tu boleh laksana dah. It's just a form of punishment. Tak ada isu dan tak ada masalah. Kan? Tak ada isu dan tak ada masalah. Kalau nak laksanakan, tak perlu undang-undang syariah pun. Sebab undang-undang sebegini, hudud ni, dia tak perlu kepada undang-undang syariah. Dia tak ada satu label. Macam kita semayang perlu ambil uduk. Tak perlu. Oh, kalau kita nak laksana hudud, kena undang-undang syariah. Tak perlu. Undang-undang sivil boleh buat.
Saya bagi contoh, pemberontakan atau rompakan highway. Apa hukuman kalau kita merompak dekat highway dengan bersenjata? Penjara, semua hidup. Kalau pemberontakan, gantung sampai mati. Pemberontakan tu memang ada dalam undang-undang hudud. Secara tidak langsung lah. Dia ada dalam undang-undang Islam. Sesiapa yang memberontak, hukumannya adalah hukuman mati. Negara kita hukuman mati. Memberontak itu adalah hukuman mati. Buktinya, dalilnya Al-Ma'unah. Hukuman gantung. So, benda itu sudah ada. Sebab itu saya bahaskan tempoh hari bahawa undang-undang ni dia ada 3. Dia ada hukuman, dia ada kesalahan, dia ada kesalahan, dia ada pembuktian dan dia ada hukuman. Daripada segi kesalahan, kita dah ada cukup. Daripada segi pembuktian pun ada yang cukup. Ada yang tak cukup lagi, sikit tak cukup. Even daripada segi punishment pun ada yang tak cukup. Tetapi daripada segi kesalahan, semua undang-undang kita sudah mencakupi. Sebab itu kalau kita laksanakan benda ni nanti, sebenarnya dia hanya akan cover undang-undang yang tidak di-cover oleh federal. Contoh saya kata, macam contohnya arak. Arak tak di-cover oleh federal. Maka dekat situ arak boleh dilaksanakan, hukuman arak boleh dilaksanakan oleh mahkamah syariah. Yang itu saya boleh anggap tidak bercanggah dengan perlembagaan. Okay, right? Kita kena faham perkara tersebut terlebih dahulu. Okay, habis kat situ. Alright. Miskin Tegar Sabah kini 13,172 ketua isi rumah. Jumlah miskin Tegar di Sabah berkurangan kepada 13,172 ketua isi rumah setakat 24 Mac berbanding 22,510 pada 3 tahun lepas. Ketua Menteri Haji G. Noor berkata antara daerah mempunyai KIR miskin Tegar ialah Tuaran dengan setakat bulan lepas hanya sekitar 600 KIR, berkurangan berbanding 1,000 pada 3 tahun lepas. Beliau berkata juga penurunan itu memperlihatkan bahawa kerajaan telah melakukan yang terbaik untuk rakyat dan menoktahkan miskin Tegar menjadikan keutamaan dalam membangunkan negeri. Dalam kita merancang pembangunan besar, kita lupa golongan miskin Tegar. Kita ada Sekretariat Sabah Maju yang ditugaskan menangani isu kemiskinan di Sabah. Haji berkata antara inisiatif dilaksanakan bagi menoktahkan miskin Tegar ialah pembinaan rumah mesra yang mana setiap 1,500 diberikan kepada mereka yang tersenarai dalam e-kasih. Setiap DUN diperuntukkan 20 rumah. Jadi sekarang sudah 3,000 rumah diberikan kepada golongan miskin Tegar yang ada dalam senarai e-kasih. Maknanya kerajaan memang memandang serius masalah miskin Tegar dan berusaha membantu melalui pelbagai cara. Bukan saja bantuan rumah, malah perniagaan kecil-kecilan supaya statistik mereka dapat diturunkan. Now, saya tak nak data daripada Sarawak. 3 negeri termiskin di Malaysia adalah Sabah yang mempunyai, bukan termiskin, negeri itu tak miskin, negeri itu kaya. Sabah Sarawak ni negeri kaya. Tapi 3 negeri yang mempunyai bilangan miskin dan miskin Tegar terbanyak di Malaysia adalah antaranya Sabah, Sarawak dan juga Kelantan. So statistik daripada Sarawak saya tak tahu lagi dan mungkin tak keluar lagi. Dan padu itu sebenarnya antara benda yang akan nanti memberi akurasi, satu jumlah yang tepat atau at least pun hampir tepat. Sekarang ini penduduk Sarawak 900,000, hampir 1 juta telah mengisi padu. Walaupun tak mencapai 50%, tetapi itu satu data yang signifikan sebenarnya. Untuk kita nak melihat bagaimana keadaan tersebut. Kenapa miskin Tegar ni wajib kita tentang, tuan-tuan? Now, bila kita bercakap soal pembangunan, soal negara berpendapatan tinggi, kita tak boleh meninggalkan rakyat sehingga ada yang tertinggal dari segi pendapatan. So, kita bercakap tentang miskin Tegar ni. Miskin Tegar erti kata mereka tidak cukup even daripada perkara asas seperti makan, minum, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. So, perkara-perkara asas ni menjadi parameter untuk menyatakan mereka tidak ada kecukupan dalam perkara tersebut. So, kalau ini masih berlaku di dalam negeri yang kita gelar sebagai negeri maju atau negara berpendapatan tinggi, jadi sebenarnya kita telah gagal sebagai sebuah negara kerana tidak berjaya menyelesaikan. Baik kita telah Mak Anwar dan Rafizi kata akan menoktahkan. Betul, kita akan kata kita cuba menoktahkan. Adakah dia satu janji yang akan selesai dalam masa satu tahun? Tidak. Tetapi tuan-tuan nampak tak signifikan daripada 20,000 turun kepada 13,000 ketua isi rumah yang mula pendapatan mereka meningkat. Nah, bayangkan kalau rate ini, kadar ini berterusan for the next 4 to 5 years. Adakah kita telah berjaya mengurang atau menghapuskan miskin Tegar? Ya. Sekurang-kurangnya kita telah bermula somewhere. Sama juga kita bercakap soal subsidi. Okey, subsidi ni kita perlu hapuskan. Ya, kita kena hapuskan subsidi. Kenapa kita kena hapuskan subsidi? Kalau kita nak bercakap soal pembahagian sejahtera, pendapatan negara, kita sudah mula kena bercakap tentang
mensasarkan subsidi kepada orang yang memerlukan. Kerana sekarang ini nampak gayanya subsidi itu tidak disasarkan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Sebaliknya golongan yang tak memerlukan itu yang dapat subsidi. Dan mereka yang paling banyak guna subsidi. Kereta Mercedes-Benz guna RM160 sekali isi. Sedangkan budak-budak yang bawa Grab, walaon yang naik motosikal, kalau 5 kali isi pun RM30 je subsidi dia dapat. You see the difference? Kalau tak nampak lagi, saya tak faham lah tuan-tuan. Dan kadar subsidi kerajaan kena tanggung sekarang ini sudah melebihi 80 bilion. Melebihi Sedangkan kira-kira tahun 2022 kot, subsidi mencecah 80 bilion sudah dikatakan antara yang tertinggi. And that is why padu ni sangat penting untuk kita nak selesaikan masalah miskin-miskin tegar. Bukan itu saja, tetapi juga untuk kita nak maneuver, kita nak buat keputusan, kita nak paskan, kita nak kita nak bawa negara kita ini ke satu direction yang betul. And that is why kita perlukan perkara tersebut. Kalau tidak, kita akan ada masalah untuk kita nak membawa negara kita ke direction yang betul. So, kita kena faham tuan-tuan, padu ini bukan sekadar untuk mensasarkan subsidi, itu salah satu. Padu ini juga boleh digunakan oleh kerajaan untuk merancang pelbagai perkara. You will see, if you understand bagaimana big data, data analitik berfungsi, you will understand betapa pentingnya padu ini. Baik, habis kat situ.